Setelah sekian lama aku menanti nak buat review pasal kamera Sony A6700 ni, akhirnya dapat juga kita buat review kali ni. Kamera Sony A6700. Walaupun sebenarnya aku agak lewat dalam nak review kamera Sony A6700 sebab korang tahu-tahulah agak susah juga nak dapatkan kamera Sony A6700 ni. Dan kalau tengokkan, kalau ikutkan, Sony pun dah keluar kamera baru dah pun, Sony A7 Mark II. Sony A7C Mark II. Jadi agak ketinggalan, tapi tak apa, janji sekurang-kurangnya ada juga video daripada aku review pasal kamera Sony A6700 ni. Aku agak teruja jugalah sebenarnya dengan kamera Sony A6700 ni, disebabkan aku dah lama dah tak guna kamera Sony A6000 siri ataupun kamera crop sensor daripada Sony. Last kali kalau kau tengok video aku guna Sony FX30. Tapi bezanya kamera tu adalah kamera cinema dan bukannya kamera still kamera ataupun kamera untuk ambil gambar. Last kali aku guna kamera A6000 siri adalah kamera Sony A6400. Dan kamera itu masa dia keluar tu agak fenomenal juga, dan juga kamera tu perform sangat baik. Jadi kali ni kita nak tengok kamera seterusnya, generasi yang terbaru, Sony A6700. So mula-mula kita nak unbox dululah. Dalam kotak lama-lama tak guna juga, kita unbox dulu. Dan aku pun dah lama tak buat review, tak buat video unbox macam ni. Jadi itu dia apa yang ada dalam kotak bila beli Sony A67 ni. Tapi kalau korang perasan, ada satu benda yang tak berapa menarik masa unbox tu, iaitu Sony dah ikut macam company lain, macam iPhone, macam Samsung, iaitu Sony pun dah tak sediakan charging. Jadi tapi Sony lagi ekstrim, dengan wire-wire sekali dia tak bagi. Wire pun dia tak bagi. So korang rasa macam mana nak charge? Korang terpaksa beli wire sendirilah. Sony dah tak sediakan, jadi korang kena beli sendiri. Tak faham kenapa. Mungkin Sony nak jimatkan kos, tapi kalau kita tengok pada harga dia Sony A67 ni tak murah, agak mahal juga. Okey, kita bincang nanti akhir. Dari segi harga dia berbaloi tak dengan feature yang dibagi. Okey, mula-mula kalau kita tengok pada design dia, nampak sama macam Sony A6000 siri yang lain kalau kita tengok dari segi sudut depan. Tapi bila kita pusing dekat belakang, korang boleh nampak bentuk dia lebih kurang sama macam Sony A7C. Yep, bentuk dia sama macam Sony A7C, dan dekat sisi pun, dekat semua port apa semua tu, ni dekat microphone port dan juga USB-C port, semuanya sama macam Sony A7C. Termasuklah SD card slot dia dekat sini sama macam Sony A7C. Jadi aku boleh katakan Sony A67 ni dia kacukan dengan Sony A6000 dengan Sony A7C. Lahirlah Sony A67 ni. Okey, dari segi feature yang baru yang ada pada 67 ni berbanding dengan kamera-kamera sebelumnya, dan juga banyak benda yang Sony packkan dalam 67 ni. Dan Sony dah upgrade banyak perkara berbanding dengan generasi yang sebelumnya, macam A6600. Yang ni sangat-sangat banyak perkara sangat. Antaranya aku boleh tunjuk pada korang semua, iaitu yang pertama, kamera A67 mempunyai sensor yang baru. Megapiksel dia lagi besar daripada yang dulu, iaitu 26 megapiksel, berbanding dengan A6600 yang bawah pada dia hanyalah 24 megapiksel. Okey, mungkin 2 megapiksel saja, tapi upgrade tetap upgrade kan. Lepas tu pula kalau kita tengok dekat depan ni, kalau korang perasan dia dah ada dial. Jadi dia ada cukup 3 dial
dekat atas ni satu dan dekat belakang ni satu. Jadi cukuplah 3 die untuk set triangle exposure untuk shutter speed, aperture dan juga ISO. Kalau tak selama ni kena tekan button je untuk set ISO. Lepas tu kalau tengok dekat bawah die mode ni, dekat bawah tu okey, dia ada switch untuk tukar daripada mode gambar kepada mode video. Aku suka switch ni sebab dia senang untuk tukar dan juga korang bukan mudah untuk tertukar sebabkan dia ada rasa grip dia tu agak sukar untuk tukar daripada mode gambar ke mode video. Dia kena ada korang kena buat sikit tolak baru dia akan tertukar. Itu sangat bagus dan die macam ni aku lebih suka berbanding dengan Sony A7 Mark IV yang mana switch dia agak susah sikit lah nak tukar daripada mode video kepada mode gambar. Susah sikit. Bandingan ni lagi mudah. Lepas tu menu sistem yang baru, LCD screen yang baru lebih jelas, lebih cerah berbanding dengan skrin yang dulu macam A6000 ataupun Sony A7C yang mana skrin tu aku perasan dia nampak pudar sikit. Lepas tu resolusi yang tinggi daripada yang sebelumnya. Touchscreen, fully touchscreen, menu sistem apa semua. Lepas tu yang menarik aku suka dengan skrin dia, satu lagi menu dia ni, korang boleh swipe untuk setting macam tu. Jadi lebih senang. Dan kalau korang vlog macam ni, korang dah tak perlu nak pusing dekat belakang untuk setting dekat die. Terus boleh setting dekat skrin macam tu saja. Lagi simple. Dan yang menariknya, kalau kita tengok pada review dia, Sony A67 ni, Sony bagi semua yang feature yang terbaru yang ada pada kamera baru Sony, iaitu A7R Mark V. Ada juga dalam ni. Antara yang aku tertarik adalah AI processing. Okey, aku tak pasti sama ada gimmick ataupun memang betul upgrade dia. Okey, AI processing dia ni dikatakan akan improve dari segi autofocus dia lagi laju. Lepas tu lagi tepat lagi tepat autofocus dia. Jadi subjek yang detect tu lagi tepat. Lepas tu skrin dia lagi improve disebabkan AI processing. Cuma yang aku nak tengok dari segi autofocus dia ni, improve dia tahap mana. Sebab kita tahu Sony memang autofocus dia tak boleh lawan lah. Memang dah padu. Dia tambah padu tu aku tak pasti boleh nampak tak beza dia. Tak apa, nanti kita test dalam video yang seterusnya. Jadi conclusion dia last sekali, harga dia. Okey, harga dia kalau ikutkan mula-mula aku ingatkan harga dia dalam 6,000 lebih sahaja. Memang betul 6,000 lebih kalau dekat US. Tapi bila masuk je Malaysia, harga dia body sahaja RM7,000. Berbaloi ataupun tak, susah jugalah aku nak suggest. Sebabnya kalau kita tengok pada Sony A7C, yang mana kamera tu full frame. Dan harga dia kalau tengok harga yang baru, aku tengok dekat Shopee, baru 6,800. 200 lagi murah daripada Sony A67 ni. Dah lah kamera tu full frame. Lepas tu kalau korang beli kalau korang beli yang second, korang boleh dapat mungkin dalam harga 5,000 ke 6,000. Jauh lagi murah daripada Sony 67 ni. Jadi tu terpulang pada korang semua. Aku nak buat review penuh tak dapat lagi disebabkan aku baru saja dapat kamera ni. Jadi aku kena test dulu dan baru aku boleh cerita adakah berbaloi 67 ataupun tidak berbaloi. Okay guys, kalau korang nak tengok video fully review 67 ni, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng supaya korang tidak ketinggalan. Dan juga aku harap korang terhibur dengan video ini dan aku harap korang dapat manfaat lah dalam video ini. Jangan lupa like juga video ini. Okay guys, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Review lanjutan pasal A67 ni. Assalamualaikum.